So mungkin korang tak tahu kan bahawa iPhone ni sebenarnya boleh mencederakan pengguna tau. So dengan cara macam mana? Sebenarnya banyak cara yang boleh memudaratkan pengguna dari segi korang tengah cas, korang gunakan smartphone ni ataupun macam mana korang jaga smartphone korang. So dalam video kali ni aku nak kongsikan antara amaran yang Apple keluarkan sendiri untuk elakkan kecederaan yang berlaku pada pengguna dan juga untuk pastikan korang gunakan iPhone dengan cara yang lebih selamat. Amaran pertama yang Apple kongsikan adalah korang jangan tidur sambil cas dan juga letak iPhone ni dekat bawah bantal. So kenapa tak boleh buat macam tu kan? Sebab biasanya mungkin lebih mudah lah kita nak capai iPhone sekiranya ada orang call ke ataupun untuk alarm. The reason kenapa perkara ni perlu dielakkan adalah korang kena faham bahawa iPhone korang tengah connect dengan charger dan charger tu ada electricity. So bila ada connection dengan elektrik, ada risiko untuk rejatan elektrik kepada pengguna dan juga boleh memberi kesan kepada iPhone ni overheat, dan juga korang pun boleh fikir sendiri kalau ada overheat tu boleh juga memberi kesan kepada kebakaran in case iPhone ni ada pressure sebab kita dah tutup guna bantal ataupun kita tutup guna objek yang memang kedap. So dia tak ada ruang udara untuk iPhone ni nak release dia punya haba tu. So bila haba tu memang terperangkap dekat kawasan tu saja, akan berisiko untuk bateri tu boleh kembung ataupun berisiko kepada motherboard ataupun mungkin berisiko untuk iPhone ni boleh terbakar dan trigger perkara yang kita pun tak nak berlaku pada iPhone ni. Perkara ni pernah berlaku dan juga aku rasa mungkin korang pernah baca lah isu ni dekat website ataupun dekat Google bahawa memang ada pengguna smartphone yang mengalami kebakaran masa dia tengah cas atas katil dan juga berkaitan dengan bantal dia. So that's why Apple bagi amaran supaya elakkan untuk korang cas overnight masa tengah tidur dan juga letak bawah bantal. Boleh nak buat macam tu tapi jangan letak atas bantal, korang letak dekat kawasan lebih terbuka macam atas meja, atas kursi dan juga tempat yang tidak terhempap dengan objek. Jangan letak dekat kawasan badan, lagi-lagi dekat bahagian kepala lah sebab kepala ni berisiko kan. So anything happen memang kena dekat kepala dululah, dan juga jangan letak dekat bawah bantal. Kau nak letak tu, letak jauh sikit dan juga kawasan yang lebih terbuka supaya elakkan sebarang risiko berlaku kepada iPhone korang. Mungkin boleh terbakar ke, electric shock dan juga risiko yang kita cuba elakkan lah. Amaran kedua daripada Apple adalah tentang penggunaan iPhone dan juga air. So mungkin antara korang yang lakukan sampailah ke hari ni iaitu bawa iPhone masuk dalam air untuk berenang sekali dan juga ambil gambar dalam air. So aku tahu korang menganggap bahawa iPhone ada IP rating iaitu sekarang ni biasanya ada IP68 water and dust resistant. Yes, water and dust resistant saja, bukannya waterproof tau. So bila water and dust resistant ni dia tak jamin 100% bahawa iPhone ni tak rosak kena air tau. Sebab mungkin antara korang yang anggap bahawa bila ada water resistant, okey selamat. Bila ada orang lain buat, okey korang rasa macam buat je lah kan sebab orang lain dah proven okey tak ada masalah iPhone dia. Tapi sebenarnya sampailah ke hari ni ada juga case iPhone walaupun dah memang ada water resistant dan juga tak pernah jatuh semua, kerosakan disebabkan oleh water damage juga, dan literally memang Apple tak cover warranty untuk isu water damage. So memang Apple ada senaraikan benda ni dalam website diorang bahawa diorang tak cover pun kalau korang punya iPhone rosak sebab air. So that's why Apple sarankan ataupun bagi amaran kepada pengguna supaya elakkan bawa iPhone masuk dalam air, lagi-lagi untuk bawa berenang ke ataupun buat sukan yang berkaitan dengan air macam jet ski, pergi swimming, pergi diving dan juga pelbagai lagi yang berkaitan dengan air. Lagi-lagi untuk bawa mandi lah. Apple memang tidak galakkan untuk pengguna bawa iPhone ni pergi mandi ataupun korang nak basuh guna sabun ke, nak pergi mandi laut ke, lagi-lagi untuk air masin tu sendirilah. Memang ada risiko yang besar kepada iPhone ni untuk dia rosak sebab water damage. Yes, walaupun ada IP rating tapi tak jamin 100% bahawa iPhone ni waterproof. Dia bukannya waterproof. So kalau korang nampak ada orang buat tu, mungkin dia cukup kaya untuk nak beli iPhone baru kalau iPhone diorang rosak. Sebab sampai ke hari ni memang banyak kes yang melibatkan kerosakan yang major, lagi-lagi untuk bahagian motherboard. So bila motherboard ni problem, kalau kita nak repair balik memang boleh, tapi dia tak akan 100% sama macam apa yang kita gunakan sebelumnya. Sebab iPhone ni dicipta bukannya untuk bawa berenang, tapi iPhone ni dicipta untuk tahan kalau terkena air saja. Misal kata kalau hujan ke ataupun water splash ataupun masa korang tengah minum tiba-tiba air tertumpah, at least perkara tu akan protect lah. Tapi kalau korang purposely menyelam masuk dalam air, ambil gambar apa semua, kalau anything happen, Apple tak cover warranty. Kalau korang cukup kaya dan juga banyak smartphone, mungkin isu ni remeh je. Tapi kalau korang just gunakan satu smartphone dan juga ada file penting, gambar, video dan sebagainya, mungkin perkara ni korang kena elakkan siap-siap supaya risiko tidak berlaku kepada kerosakan iPhone korang disebabkan oleh water damage. Sebenarnya ada je solution yang lebih bagus untuk korang nak bawa iPhone korang masuk dalam air dengan cara pakai case yang bersesuaian. So kat
kat market online sekarang ni banyak gila kot case waterproof untuk korang nak gunakan pada iPhone dan boleh bawa masuk dalam air dengan kedalaman yang ditetapkan lah. So macam yang paling simple sekali, mungkin korang boleh gunakan pouch yang boleh masuk dalam tu, dan juga kita boleh zip bahagian atas dia tu kan. Dan iPhone tu masih boleh disentuh dengan dia punya bahagian waterproof case tu. So ini antara solution yang paling selamat untuk korang nak bawa masuk iPhone korang dalam air ataupun nak pergi buat aktiviti air macam dekat Sunway Lagoon ke, nak pergi mandi pantai dan sebagainya. Amaran ketiga yang aku rasa memang cukup popular daripada dulu sampailah sekarang ni adalah tentang penggunaan kabel yang berkualiti, original dan juga dapat certified MFI daripada third party brand. So perkara ni memang sampai sekarang ni ramai lagi masih lakukan kesilapan tentang penggunaan kabel. So korang kena faham bahawa kabel ni banyak jenis tau. Ada yang jenis USB-C to Lightning, ada juga jenis USB-A to Lightning. So ada dua jenis kabel yang biasanya digunakan pada iPhone sekarang ni. So kebanyakan iPhone yang paling latest memang korang nak kena gunakan USB-C to Lightning untuk dapatkan fast charging dengan protokol USB PD. So kalau korang gunakan kabel USB-A to Lightning pada iPhone 14 series, memang korang just dapat 5 watt charger saja. So that's why korang akan dapat slow charging pada iPhone 14 series kalau korang gunakan USB-A to Lightning lah. So that's why untuk fast charging pada iPhone, korang nak kena gunakan USB-C to Lightning dengan protokol jenis USB PD dan juga dapat certified MFI. Macam mana nak tahu? Simple je. Untuk korang nak tahu bahawa brand ataupun model tu dapat certified MFI ke tak, korang just pergi ke website MFI, kat situ korang boleh search brand ataupun model apa yang korang nak dan dia akan keluar senarai semua brand ataupun model apa yang ada MFI certified untuk korang nak dapatkan kabel tu lah. So aku rasa brand yang cukup popular dekat Malaysia macam Ugreen, Aoki, Anchor, Transmart lah. So ini antara 4 brand yang cukup popular. Lain tu ada juga tapi mungkin harga dia berbeza lah. Normally harga range untuk MFI certified ni lebih kurang dalam RM40 ke RM50. So ada juga yang lebih mahal pada tu. Dan aku galakkan untuk korang dapatkan MFI certified yang ada jenis braided nylon cable tu supaya lebih tahan lasak. Lagi-lagi yang jenis korang suka bengkok-bengkokkan kabel kan. So that's why pentingnya untuk beli kabel yang lebih berkualiti dan juga ada MFI certified. Seperti kita semua tahu bahawa Apple produk memang ada exclusivity dan juga standard quality diorang sendirilah. So that's why kadang-kadang memang ada kabel yang tak support dan akan keluar warning dekat iPhone bahawa accessories not supported. And then kalau korang punya kabel tu ada kerosakan dan juga koyak, cuba elakkan untuk gunakan kabel tu sebab akan ada kebocoran arus dan berisiko kepada pengguna sekiranya korang punya tangan ataupun skin korang terkena dekat bahagian yang koyak tu. So akan ada renjetan elektrik dekat situ dan mungkin juga boleh ada spark api dan trigger dekat kawasan yang mudah terbakar. So that's why pentingnya untuk korang elakkan guna kabel yang koyak ataupun kabel yang dah rosak. So kalau dah teruk sangat tu, pergilah tukar baru. Harga pun tak mahal, murah je sekarang ni kabel. Dalam RM40, RM50 dah dapat dah untuk USB-C to Lightning kabel yang support fast charger untuk iPhone. So elakkan guna kabel yang tidak berkualiti, elakkan guna kabel yang rosak, elakkan kabel yang tak support protokol pengecasan iPhone korang dan carilah kabel yang berkualiti, ada MFI ataupun yang jenis braided nylon. So aku dengar iPhone 15 series pun akan bagi kabel jenis braided nylon dan support USB-C charger. So kita just tunggu dan lihat nanti, okay? Amaran terakhir daripada Apple yang aku nak kongsikan dalam video kali ini adalah tentang masalah kamera OS yang berpunca daripada gegaran. So mungkin ramai yang tak kenal lagi tapi ada case yang dah pernah berlaku terhadap smartphone orang yang ada masalah kamera OS. So sebelum tu aku nak kongsikan apakah itu kamera OS pada smartphone. So biasanya untuk iPhone sekarang ni dah memang ada OS pada kamera utama dia tahu. So OS ni adalah Optical Image Stabilization untuk pastikan korang ambil gambar ataupun video dengan lebih stable, tak shaky masa korang ambil gambar tu lah. So that's why itulah purpose utama untuk OS pada kamera. So dia adalah hardware bukannya software. So software dia panggil sebagai EIS tapi hardware adalah OIS. Risiko kamera OIS ni boleh rosak adalah bila dia terdedah dengan gegaran yang sangat kerap dan juga dalam jangka masa yang lama. So biasanya perkara terjadi kepada rider motor lah. Tak kisahlah hantar makanan ataupun yang hantar barang. So bila korang attach dekat motor korang dan motor tu ada mesin kan yang akan menggerakkan enjin dan juga bila dia menggerakkan enjin tu ada gegaran kepada handle ataupun mungkin disebabkan oleh faktor jalan. So bila faktor jalan banyak gegaran, ada zebra line atau bonggol dan perkara tu kerap berulang setiap hari, memang akan bagi kesan pada jangka masa panjang ataupun mungkin kalau nasib tak baik akan bagi kesan pada jangka masa yang pendek lah. So bergantung pada nasib korang juga dan bergantung pada jalan yang korang biasa lalu dekat kawasan korang setiap hari. So kalau kawasan tu elok jalan dia dan juga kurang gegaran, mungkin akan kurang bagi risiko kepada kamera OS pada smartphone korang. Dan kalau korang gunakan smartphone yang tak ada OS, memang tak ada sebarang risiko lah kamera tu akan rosak pada bahagian OS dia. So perkara ni relate kepada pengguna yang ada OS kamera sajalah, lagi untuk pengguna iPhone sekarang ni. Macam mana kita nak tahu bahawa kita punya kamera OS tu rosak? So ada dua pilihan lah. Mungkin dia ada kerosakan sebabkan oleh software dan software ni biasanya diselesaikan oleh software update lah.
Dan kedua, hardware. So biasanya kalau kita nak tahu bahawa kamera OS tu rosak, korang just buka apps kamera kat situ, korang akan nampak lah bahawa dia punya kamera tu tak normal. Shaky dia memang tak normal sangat lah, dah akan nampak pelik lah dekat bahagian kamera ataupun video tu. So itu adalah masalah yang biasanya berlaku kepada rider motor ataupun mungkin masalah kamera OS korang yang berpunca daripada gegaran yang kuat dalam masa yang lama. So that's why pentingnya untuk korang elakkan menggunakan smartphone yang ada kamera OS untuk buat ride motor ataupun nak buat pergi hantar makanan ataupun hantar barang menggunakan motor lah. Sebab berisiko untuk rosak pada kamera OS. Nak guna boleh, tapi mungkin sebagai phone utama korang masuk dalam poket, dan untuk phone letak dekat motor tu adalah phone yang tak ada kamera OS. So guys, aku rasa itu saja serba sedikit perkongsian aku tentang amaran yang pihak Apple keluarkan kepada pengguna iPhone supaya elakkan sebarang risiko terjadi pada iPhone korang dan juga boleh mencederakan pengguna itu sendiri. So berhati-hati untuk korang nak gunakan iPhone sekarang ni. Aku rasa every device kat dunia sekarang ni pun tak kisahlah, laptop ke, Android phone ke ataupun any devices, ada risiko tersendiri dan juga ada pantang larang untuk korang gunakan. So kena hati-hati dan juga kena gunakan cara yang betul. Kalau pihak brand tu dah bagi amaran awal-awal untuk korang elakkan perkara yang berisiko, cubalah elakkan. Kalau korang pernah buat semua perkara yang aku senaraikan tadi, mungkin korang nak kena berhati-hati. So every action kita memang ada risiko yang tersendiri, dan korang kalau boleh elakkan sebarang risiko untuk penggunaan yang lebih lama dan juga penggunaan yang lebih selamat kepada smartphone korang. Okay? Aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua, dan juga kalau ada sebarang tambahan, korang just kongsikan saja dekat komen. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.